antara amun nak kait dengan ni. Patuh akhir itu dalam tarikh Imam Ali ataupun Sina Ali ni ialah oleh istiqdad li yaumir rahil. Bercedek, istiqdad ni bersiap sedia. Bercedek. Apa kita nak pergi Kuala Lumpur ke esok, Kuala Lusa ke, nak pergi kerusuh mana-mana, kita siap. Buh pakai pilih pakai berapa lah baju, berapa lah luar, warna gapo, sepasai ke tak sepasai, obat gigi, beruh gigi, pakai suara alas, stocking, cek habis semua, siap duduk dalam big. Nak pergi minggu depan. Tapi ada setengah orang seminggu dia cedek dah. Itu dipanggil al-istiqdad. Jadi salah satu ciri kita bertakwa ni al-istiqdad liyaumir rahil, bercedek bersiap sedia untuk hari kita nak berangkat. Ar-rahil tu hari kita berangkat. Masuk berangkatnya kita meninggal dunia, dibawa ke kubur. Dia orang usung, dia berjujur macam orang berlarut. Cuma tidak nyanyi ya. Tidak selawat. Tapi orang usung jenazah tu. Usung jenazah sama ada usung jalan kaki ataupun muak dalam kenderaan. Itu berlarut. Jadi kena cedek antara sifat takwa ni al-istiqdad, bersiap sedia, bercedek li yaumir rahil, hari kita nak pergi, hari kita nak jalan. Atau pak unsur ataupun ciri bagi maksud takwa sebagaimana yang disebut oleh Sayyidina Ali. Jadi kait dengan perbincangan kita ialah ar-ridha bil qali, terima dengan hak sikit hak Tuhan beri. Kemudian seterusnya di bawah tu dia tulis sikit lagi, yakni perbezaan dan kelebihan antara sesama manusia bukan sahaja di dunia, bahkan di akhirat lebih besar lagi. Ada yang menderita azab di lapisan neraka yang terkebawah sekali, dan ada yang bersenang lenang dengan berbagai-bagai nikmat di dalam syurga dengan mendapat pangkat kedudukan yang setinggi-tingginya. Bahkan dalam syurga pun berperingkat. Demikian juga menderita azab di dalam neraka. Jadi perbezaan ni bukan hanya di dunia. Di akhirat pun ada beza. Orang berimeh masuk syurga belaka. Tapi syurga ni pun ada kelas. Syurga yang paling tinggi ialah syurga Al-Firdaus. Yang kita ngaji kan ada 7 tingkatan syurga ataupun 7 kelas. 7 kelas syurga tu, syurga yang paling tinggi ialah syurga Al-Firdaus. Sebab tu Nabi ajar ada satu hadis, mintalah syurga, Nabi kata, dan mintalah syurga Firdaus. Minta dengan Tuhan ni hak tinggi sekali, minta hak paling baik, iaitulah Al-Firdaus. Jangan sudah minta dengan Tuhan boleh masuk syurga, tak apa dah duduk bira apa tak apa. Jangan minta lagu tu. Minta ni biar hak molek lalu. Kalau kita periksa lah nok 9A, baca tak baca nombor 2 kan. Ramai orang minta 9A tapi kelas pun tak pergi. Baca pun tak, tu biarlah. Tapi cita-cita tu. Jadi orang berimeh ni Nabi kata sallallahu al-firdaus, sallallahu al-jannah. Minta lah dengan Tuhan syurga dan minta lah hak paling tinggi. Hak paling tinggi apa? Al-firdaus. Jadi dalam syurga pun, di akhirat syurga ni pada kelas. Tapi kita, orang pun kita ni, hamba ni, kalau Tuhan bagi masuk akhir pun, alhamdulillah dah. Asal boleh masuk syurga ya. Begitu juga azab. Neraka-neraka ni pun ada peringkat-peringkat. Kalau syurga ni yang paling tinggi tu molek, neraka ni yang paling patah. Hak bawah sekali tu neraka Jahannam. Sebab tu orang kata ne Jahannam. Bahasa budak Jahannam. Jahannam habis kerana kan lagu dikir mula tu. Habis. Jahannam ni nak ayak berat duk. Sebab tu kalau masuk neraka Jahannam. Paling teruk. Banding dengan syurga Firdaus. Jadi situ tu digambarkan kepada kita atas dunia pun beza dah kehidupan kita. Di akhirat lebih-lebih lagi Tuhan susung ni berdasarkan amal perbuatan kita dan tidak serupa antara seorang dengan seorang. Sebab tu disebut dari sini uzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Seterusnya dalam ayat 22 Tuhan kata la taj'al. Ini larangnya Tuhan. La taj'al ma'allahi ilahan akhara fataqauda mazmuman makhzula. Janganlah engkau adakan Tuhan yang lain bersama Allah dalam ibadatmu, kerana akibatnya engkau akan tinggal dalam keadaan tercela dan kecewa dari mendapat pertolongan. Jadi Tuhan besar ataupun larangnya lah bahasa lebih baiknya. Larangnya Tuhan kepada kita antara Tuhan lain dalam hidup ni nombor satu ialah la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan kita adakan Tuhan hak lain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud yang lain ialah syirik.
Sebab tu dosa yang paling besar atas dunia ni pada sisi agama kita ialah dosa syirik. Zina besar, tapi nak banding dengan syirik, syirik besar lagi. Minum arak dosa besar, tapi banding dengan syirik, besar dosa syirik lagi. Apa ni berjudi, dosa besar, tapi banding dengan syirik, syirik besar lagi. Sebab tu syirik duduk nombor satu. Kenapa? Kerana syirik ni merosakkan akidah, merosakkan iman. Bila seseorang itu syirik, dia dengan Tuhan penuh lagi. Akidah dia penuh. Sebab akidah Islam ni berasaskan kepada tauhid. Tauhid ni esa. Tuhan ni esa, satu sahaja jalan yang betul, iaitu jalan agama. Jadi bila kita syirik, kita kata Tuhan ni banyak. Serupa agama-agama Kristian. Agama apa? Agama Majusi, sebagai contoh. Agama Cina lama, agama Hindu. Itu contohnya agama yang Tuhannya banyak. Jadi ni syirik. Sebab syirik ni dalam pendapat jumhur tidak akan diampunkan dosa berdasarkan nas yang ada dalam Quran. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Tuhan kata sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang syirik. Sebaliknya Tuhan akan ampunkan dosa yang lain pada syirik. Jadi berdasarkan zahir ayat ni, jumhur ulama berpendapat dosa syirik ni tidak akan diampunkan. Dan bila seseorang itu syirik, dia Islam, tiba-tiba dia syirik, maka habitat amaluhum. Segala amal perbuatan dia ni jadi sia-sia. Katalah kita umur 60 tahun, seorang tu umur 60 tahun, molek semaya bed tak tinggal puasa ke apa, tiba-tiba bila sampai umur 60 dia syirik pada Tuhan. Berlaku syirik dalam akidah. Bila syirik tu, amal perbuatan dia 60 tahun tu hilang gitu ya. Hanyut tak ada apa satu. Itu berat. Itu ayat dosa syirik. Lain daripada dosa-dosa besar, yang lain. Jadi sebab tu, kena jaga. Jangan kita syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan larang banyak ayat. Dia kata, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan kamu jadikan dengan Tuhan ni sekutu-sekutu ataupun Tuhan-Tuhan yang lain. Sebab tu kena jaga. Sebab tu tak boleh percaya kau khamat, tak boleh percaya kau busu, tak boleh apa ni, benda-benda orang ramai dulu lah ni alhamdulillah banyak dah. Tapi kadang-kadang percaya juga. Contohnya kata ulama ialah kita percaya dengan ramalan apa ni, astrologi. Tiap-tiap hari baca nasib kita ni. Hari ni lambang kita ke Leo ke, Libra ke, Capricorn ke, Sagittarius. Baca ni hari ni lagu ni. Mood dia lagu ni. Percaya pegang. Ataupun percaya aku tekan ujung. Mung ni esok ni gini. Balik dah menunggu. Kalau dia percaya kata mung ni esok ni nikah anak gajah, balik babak. Balik babak sebab percaya kau tukar tenung. Tukar tenung ada tepi jalan tu banyak kan. Kalau India tu kan dia pergi burung kakak tua seekor, patut tak ketah mana. Jadi orang ni pergi ambil ketah tu biar kaya esok. Dia beli nombor ekor. Yang kahwin tu sesok pas mati. Kau jumpa cek nasi orang, dia sesok pas mati. Tak kaya-kaya juga. Jadi kita percaya pada lagu tu boleh menyebabkan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Seterusnya masuk pada perbincangan yang baru. Ayat 23 ni tajuk yang baru, perbincangan yang baru, iaitulah beberapa perkara yang Tuhan suruh kita jaga. Ayat 23 ni berbunyi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata. Dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang daripada keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan dan janganlah engkau menengking, menyergah mereka, tetapi katalah kepada mereka dengan perkataan yang mulia, yang bersopan santun. Jadi dalam ayat ini ada dua perkara.
Pertama Tuhan ulih ayat wala taj'al ma'allah tu dia kata wa qada rabbuka alla, Tuhan kamu telah memerintahkan apa? Alla ta'budu illa iyyah. Jangan kamu ni menyembah yang lain daripada Tuhan. Ni kena pergi molek ambo sendiri tu apa jagalah akidah kita ni supaya jangan jadi syirik. Jangan jadi syirik. Jangan gantung kepada makhluk. Sebab tu azimah ni kalau ikut pendapat jumhur ulama haram nak kita pakai. Kecuali ada satu pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia kata kalau budak kecil ataupun orang yang tak boleh baca ke apa nak baca Quran dia tak reti, nak baca doa, nak zikir dia tak reti, kita boleh tulis azimah pakai dia. Pakai lengih ke pakai tekuk. Tapi jumhur ulama mengatakan haram dan boleh menjadikan kita syirik. Sebab kita gantung kepada azimah. Azimah kebal, kau azimah pelinding, kau berapa tak kira besi kuning, kau berapa masuk dari tubuh rasa kau. Sebab kita gantung kepada makhluk, tidak gantung kepada Tuhan. Jadi benda-benda ni boleh menyebabkan kita syirik. Kayak macam Aceh, kau orang pakai akabahah atau akabahah, beli tangan ni, kadang-kadang duk tekuk, duk pinggir, macam-macam, kecil berok pun tak buat. Percaya dengan benda lagu tu. Jadi hak ni jumhur ulama kata tak buat lah. Sebab dia mendorong kita syirik kepada Tuhan. Kita gantung kepada benda tu. Gantung kepada itu setengah ada kalau ulama strict sikit. Dia tu bila malam contoh kita nak pergi mana-mana, kita turun siap dah. Lepas tu teringat, tak bawa pedai aku kata pistol, undur balik ambil. Situ pun tak kenal boleh jadi syirik dah. Sebab gantung ke makhluk. Tidak gantung kepada Tuhan. Sampai mereka lagu tu. Jadi hal ni kena pakai jaga. Sebab ni supaya tidak usuk akidah kita. Kemudian yang kedua dalam ayat tu dia kata wabil walidaini ihsana. Hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapa. Dua-dua ibu bapa kita ni, mak ayah kita ni kena buat baik. Kena buat baik. Ihsan ni maksudnya layan dia dengan molek. Jangan dalam ni dia orang. Fala takul lahuma uffi, jangan kecek kasar. Walaupun berkata pun tak boleh. Jadi kata ulama kalau pun kita tak boleh kata, apa lagi kalau kita jengkoh. Kita jengkoh mak ayah kita teking dia ataupun katok dia. Setengah berlaku dah ni katok mak, katok ayah. Tu memang tak patut benar. Bukan setakat tak boleh, tak sepatutnya berlaku. Jadi nak penting. Sebab apa dalam kitab disebut apa Amos sebut macam kali. Kalau kita ngaji sekolah Arab tu dalam kitab akhlak tu bab tajuk ihsa ataupun birrul walidain. Buat baik pada dua ibu bapa ni sebab apa? Sebab kata ulama, mak ayah kita lah sebab menjadi sebab adanya kita. Dalam kitab Arab tersebut kana sababa fi wujudil abna. Tu dia sebut. Apa kita kena buat baik dengan mak ayah? Kenapa? Karena kedua-duanya itu sababa menjadi pucuk ataupun sebab fi wujudil abna adanya anak. Kita anak ni ada kita ni kadang ada mak dengan ayah. Kalau tak ada mak, tak ada ayah, tak jadi kita. Tu. Hak tak ada pok ni, tak ada pok, Nabi Isa. Nabi Isa ni dia seorang dalam dunia ni hak tak ada pok. Dengan kehendak Tuhan, mukjizat Tuhan jadi. Hak tak ada pok, tak ada mak, Nabi ada. Lain pada tu, semua ada pok, semua ada mak. Cuma ada setengah pok tak register, ada hak register. Tu yang beza dia. Tapi kalau tak ada pok tak jadi. Kena ayat contoh. Jadi hak tu kena benar faham molek. Jadi sebab itulah kata ulama kana sababa fi wujudil abna. Dua-dua ni mak ayah kita ni sebab kepada adanya kita. Kalau tak ada dia, kita ni tak ada. Nama mamak tak ada, Najib tak ada, Mahathir tak ada. Tak ada nama tu. Orang tak sebut pun kalau tak ada. Jadi atas asas tu saja kita kena buat baik. Boleh jadi mak ayah kita ni bodoh pada kita, mungkin dia tak ngaji mana. Boleh jadi tak kerti nulis. Boleh jadi telinga tak dengar. Supaya contohnya payah nak faham ayat. Tapi penghormatan dia sebagai bapa tu kena jaga. Dan banyak kali kita baca dalam sejarah ulama-ulama, orang-orang hebat ni antara puncak kejayaan dia kerana mak ayah. Berkat doa mak ayah. Imam Syafi'i tu kalau kita baca apa sebab jadi lagu tu dia Imam Syafi'i ni ayah dia mati awal. Mak dia pergi dia. Kerana didikkan mak dia jadi setara tu. Boleh ngapal Quran umur berapa tahun.
Dalam kitab Sunnah tahu, kalau mau tahu, ngapa kau ada? Imam Syafi'i, mau dia jaga tak boleh makan kat si. Tak boleh sebeli tak tu kalu, tak boleh supermarket, tak supermarket pun kita ni. Kok dia makan. Agak kau buku ya tak terleh. Segala barang yang makan belakang. Mau Imam Syafi'i ni jaga. Jaga benar anak dia ni, sair pun dia jaga, makan minum dia jaga, didik molek sebab tu Imam Syafi'i hebat. Antara kehebatan Imam Syafi'i. Tu nak ayat. Lepas tu, seorang lagi kita tengok keturunan Nabi. Ali Zainal Abidin, salah seorang imam Syiah. Ali Zainal Abidin ni duduk Mekah. Dia ni berbakti kepada mak dia. Ayah dia tak ada masa tu mati dah. Dia tak jaga mak dia tua. Siapa perekat dalam kitab sebut, dia tak makan sekali dengan mak dia. Dia idai-idai makan ni, dia suruh mak dia makan dulu, dia tunggu. Mak dia sudah makan, baru dia makan. Lagu tu lah setiap hari. Siapa orang heran? Orang heran, mak dia pun heran, orang pun heran. Orang tanya dia tok guru ke, muka dia ni orang alim, duduk mengajar. Bapa dia kata, layan mak ni habis teh tu, kecek beralih dengan mak dia, layan mak dia, tapi tak makan sekali. Dia kata, aku takut nak makan sekali dengan mak aku. Aku takut aku deraka. Jadi heran, deraka lagu mana makan pun deraka. Dia kata, aku takut duduk tengah makan tu, mak aku nak ambil lauk tu, nak cobek, aku pergi cobek dulu. Dia. Siapa perekat tu? Dia lauk kan, ada 3-4 mata lauk kita makan ni, kadang 2-3 perkara kan. Takut salah mak aku nak cobek ikan, katalah contoh, nak cobek ikan tu, tiba-tiba aku pergi cobek dulu. Aku tak tahu dalam hati dia. Jadi aku takut aku pergi cobek dulu, menyebabkan kecil hati dia. Menyebabkan terasa dia kerana aku dulu pada dia. Allah, siapa perekat tu? Sebab tu aku tak makan sekali dengan mak dia tu. Biar mak makan sudah solera, kalau lebih dia tu aku makan. Nak buat mana kita tak boleh buat. Kita makan dulu, tinggal mak lebih-lebih. Mungkin kita kata mak tak nak makan banyak, dah gigi pun tak ada. Itu perangai kita lah gitu. Nak ayat. Tapi dia ni sama perekat tu. Ni antara contoh-contoh dalam sejarah kalau kita baca orang-orang alim, orang hebat ni, antara sebab keberkatan hidupnya ialah kerana menghormati ibu bapa, terutamanya mak. Mak ni lebih berat, lebih utama daripada ayah sampai 3 kali kan dalam hadis. Bila orang tanya Nabi, siapa dia? Man abiru ya Rasulullah. Aku nak baik kau siapa? Mak kau dengan ayah. Antara mak dengan ayah hak mana utama? Nabi kata ummaka, makmu. Dia tanya lagi, siapa dia? Antara mak dengan ayah. Nabi kata ummaka, makmu. Dia tanya pula yang ketiga. Nabi kata ummaka, makmu. Dia tanya pula yang keempat, barulah Nabi kata abaka, ayahmu. Mana 3 kali soalan dia Nabi sebut muk belaka. Muk. Maknanya kalau kita ambil zahir ni, kelebihan muk dengan ayah ni 3 kali ganda. Keutamaan muk, penghormatan kita kepada muk berbakti. Sebab tu kata ulama, kalau di rumah ni muk panggil, ayah panggil. Kita nak pergi hak mana dulu? Kalau kita jadi anak rumah, kata ulama, pergi hak ayah dulu. Kita hak mak dulu. Kita pergi apa dulu sebab aku kena nampak. Tapi dalam kaedah agama, kalau mak dengan ayah panggil, kena pergi mak dulu. Sebab kelebihan itu duduk dengan mak. Dan kita sebagai pok pun kena faham lah. Jangan kata, aku panggil mu, apa pergi kat mak mu? Win apa Jepung. Naknya tak ada bahasa. Kita kena faham. Pasal dari segi agama, mak dulu. Bapa tu kata ulama dalam perbincangan, pasal mak ni berat pada ayah ni kerana dia mengandung. Mengandung ke anak ni 9 bulan. Mengandung 9 bulan ni macam-macam kerenuh dan macam-macam apa ni azab lah kalau kita guna bahasa mudah. Tangguh 9 bulan anak ni macam-macam. Kita tengok setengah kan motor tak berhenti. Waktu apa ni mengedam macam-macam. Nak ngedam atau pucuk atak lah. Batal lah kan zaman dulu. Mungkin lah ni tak ada dah. Tidak jenuh cari pucuk atak. Zaman dulu kan ada cerita pucuk atak. Nak makan pucuk atak ngedam. Seorang saya ambo tu, bini dia ngedek, nak makan batok. Cari berjenuh batok. Batok tu asuh batok. Mulut tak pelega lah. Pelik-pelik nak yang ngedek tu. Jadi, kata ulama, kerana ibu ni menanggung azab susah lebih pada ayah 9 bulan. Dan lepas tu bila dia nak melahirkan anak ni, waktu beranak tu antara hidup dengan mati.
Hidup mati. Sebab tu kalau orang mati beranak ni mati syahid. Syahid dunia. Tuhan beri siapa gitu mau penghormat teh. Sebab nak beranak memang antara nyawa. Putus nyawa tak kena boleh. Sebab tu banyak kita dengar cerita. Tamu zaman dulu tak ada alat, tak ada gapo beluh, tak boleh gapo. Orang mati waktu melahirkan anak. Mati beranak. Dalam istilah kita lekat sok. Ataupun lekat uri. Tapi nak ayat bertaruh nyawa. Seorang ibu ni dia ngandung tu susah dah, penat dah, nak melahirkan anak, dia bertaruh nyawa. Maka sebab itulah kelebihan agama ni bui kepada ibu. Lebih kepada ayah. Apabila beranak pula, jaga anak ni, mak lebih pada ayah. Ayah ni, tak kata korang lah, kalau kita pun, kalau suruh jaga anak, jenera kita dulu, ulik. Jenera adik-adik. Mak ni dia rela tak tidur. Pero apa jaga anak kadang-kadang, riba sampai pagi, cokoh riba anak. Jenera boleh cokoh je. Nak letak tak boleh budak teriak. Akhirnya cokoh itu riba. Sakit dekat belakang-belakang. Gitu. Pero anak. Pak kecil pero atas riba dia. Pacar kecil atas muka dia. Kita ayah tak boleh setara tu. Tak boleh kecil bertepik selalu. Ambil ni budak ni. Kecil habis atas kain. Tak ada apa-apa. Mok ni suka lah awal kecil atas muka mok. Suka main-main dia. Sebab tu Tuhan beri benda tu dengan apa ya, tidak dengan kita. Tuhan itu kelebihan. Tuhan beri. Jadi sebab itulah berdasarkan benda-benda ni lah kata ulama bila dia bincang isu ni, maka patutlah agama ni meletakkan penghormatan kelebihan kepada ibu berbanding dengan ayah. Bukan kalau tak ada guna kita ada kelebihan yang lain yang tak ada pada mok. Tapi banding dua ni mok lebih utama. Sebab tu dalam hadis tu Nabi sebut ummaka 3 kali. Tu dalam perbincangan. Dalam perbincangan bila ulama membahasnya bab hadis ni bab apa siapa 3 kali sebut. Mok kita sebagai ayah kadang deki juga dah. Serah deki kita ni ayah. Kita je leluh, je cari makan, je bergapo. Tapi orang mengatur lagu tu. Tuhan atur lagu tu sebab tadilah. Pengorbanan yang kita sendiri tak boleh buat. Kita sebagai lelaki tak boleh nak buat. Jadi kita kena hormat. Sebab tu kena hormat kepada isteri kita. Sebab tu kalau orang faham, dia ucap terima kasih kepada bini ni kerana melahirkan anak untuk dia. Kalau agak dia, tak boleh anak. Makan tu kat ahli banyak mana, sore dia nak anak ke mana. Jadi nak ayat tu, kepahaman tu biasa. Jadi balik pada cerita kita, maka Tuhan kata wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Dan kalau salah seorang atau kedua-duanya tua dalam jaga kamu, janganlah kamu kecek kasar. Sebab tu lah ni kita baca kadang khabar dan duka cerita kan. Katok mak, katok ayah, siapa mereka bunuh pun ada. Kita baca dari khabar ni benda yang tidak sepatutnya berlaku. Tapi berlaku dalam dunia akhir zaman. Sedangkan dalam Quran kata katok ni rengeh dalam kita kata bahasa orang tua. Kadang-kadang ada orang tubik lagu tu bahasa orang tua ni. Tu tak boleh dah tu. Tak boleh lagu tu. Sebab kita kalau kata atau ulama dalam perbincangan juga dia kata sebab kita ni jasa mak kita ni kita tak boleh balas. Tak boleh balas. Buatlah baik lagu mana sekali pun pitis ke dia, baju, suak nasi ke dia kalau dia tua pun kita tak boleh balas jasa mak. Tak mampu kita nak balas. Kata ulama kalau mu nak balas juga jasa makmu, dia kata mu kena ambil makmu ni, boh dalam kandungan mu kandung 9 bulan, mu lahirkan dia semula. Baru boleh balas jasa. Siapa berat, kami tak boleh buat, nak buh ke mana kan? Nak balas kandungan kita, bukan balas mustahil. Mustahil. Jadi tapi itulah ulama kata. Kita tak boleh balas jasa mak ni, kecuali kalau kita boleh ambil dia boh dalam kandungnya kita. Kita kandung 9 bulan, pergi mari. Lepas tu kita lahirkan dia semula ke dunia. Kalau tidak, memang kita tidak dapat membalas jasa dia. Walaupun kita buat baik, kita tak boleh balas 100%. Kita wipitih ke dia, boleh-boleh gigi duduk lakung ke dia, suak nasi dia, mandi dia, apa bagus dah. Benda tu, tapi tidak dapat balas 100%. Mana ayat besarnya, pengorbanan ibu. Sebab itulah dalam hadis lain Nabi kata syurga ni duduk bawah tapak kaki ibu. Syurga ni di bawah tapak kaki ibu. Semua tak sedut kelebek dalam mana nak makan dendek tak ada pasal. Lama gitu pendek kena mak je lato kat makan dendek lah kita tak ada pasal-pasal.
Maksudnya ialah royak di bawah keredaan dia, keizinan dia. Kalau dia marah kita masalah lalu. Walaupun boleh jadi salah, bukan salah kita. Ada satu riwayat masyhur dalam kitab seorang nabi ataupun dalam pandangan kita waliullah. Dalam Bani Israel dia ni tarah nabi. Nama Juraij. Dia ni nama Juraij. Masyhur dalam kitab. Cerita dia ni bila bicara tentang birrul walidain ni Juraij. Juraij ni waliullah ataupun nabi lah pada zaman Bani Israel. Orang Ju. Dia duduk jauh daripada kampung orang, dalam hutan dah, duduk sore dia. Beribadat pada Allah SWT. Orang semua tahu dia ni orang alim, orang jauh. Orang hormat pada dia. Tapi Tuhan nak tunjuk pada kita, masalah kalau mak ayah ataupun mak ni kecil hati. Jadi satu kali mak dia mari. Mak dia duduk jauh pada dia, duduk kampung dia, duduk dalam hutan. Mak dia mari cari dia, nak jumpa dia. Masa tu dia tengah semayang. Mak dia panggil. Kalau kita kat wisalah, panggil. Tak jawab, duduk semayang, nak jawab mana? Semayang. Mak dia panggil. Tak jawab. Akhir 2-3 kali panggil, mak dia seru hati. Allah, budak ni dia kata aku mari jauh-jauh pucuk kampung. Mari nak jumpa, nak tengok, tanya khabar. Nama tak jawab. Mak dia tak tahu dia duduk semayang. Dia paling piak. Paling piak tu balik dengan anak marah. Kecil hati dengan anak dia. Jurus dia besar dah, muka orang dewasa dah. Dah dewasa, balik. Lepas tu dia sudah semayang, tengok-tengok mak dia tak ada pergi dah. Nak panggil pun tak nampak dah. Nengung dia kata, sudah dah lah. Dia kata, aku ni, kecil hati dah mak aku ni. Duk nengung dia, Tuhan nak takdir warna kat aku. Tuhan uji ya sungguh. Duduk tak lama lepas tu, seorang pelacur, wanita ni, mengandung tu dekat nak beranak 9 bulan dah, pergi duduk di jemurah rumah dia. Duduk di jemurah rumah dia. Dia nak ambil, siap. Siap kau kawan ni, moga tak tahu mari mana minta tupai dengan dia. Mau duduk tapi tak naik tahu, mau duduk situ lah, duduk atas jemurah. Beranak. Dah 9 bulan dah beranak. Beranak, dia kan duduk situ nak boleh kau beranak. Tu banyak, paling dalam seminggu gitu, seminggu lebih-lebih. Orang geger, orang nampak kat kampung, orang cari kayu ke apa. Orang tengok, mana ada orang tino, orang motor alim. Ada orang tino, comel pula tu muda. Bunyi kata jauh sangat. Ada orang tino. Geger kampung. Tengok, pergi tengok ngandung, lepas tu beranak. Oh, geger hambuk. Gigi hambuk dalam kampung pakat royak. Oh, tu lebar apa lagu ni. Boleh anak. Pergi tanya tino tekan. Siapa dia pok budak ni? Tuhan nak Tuhan takdir Tuhan belakang. Dia jawab anak tu lebar ni. Yang tu lebar ni dia kata nampak jauh tapi kata pasal si tanggungjawab dia tak ambok susah payah mengandung. Oh, kalau dia tak kat nafi dah dia ni bukan anak ambo. Dia kata ambo tak kenal pun mari-mari nopek kabar-kabar beranak. Kau tak percaya muka tino ni pandai berlakon dengan teriuk ke apa semua puai lah ke mana tak kadang-kadang kan. Tapi kita tak wagi maiding teriuk ke dia kan siapa je kat maiding ke dia. Jadi gege ambil tu tak tahu nak mana lah surah. Baru kita ingat Allah dia kata ni ke doa mak aku ni kata. Ke doa mak aku. Tak tahu nak mana nak pergi panggil mak dia jauh. Nak mana? Akhir tak tahu nak buat gano. Orang duk tuduh mung ni gini gege penuh rumah keliling rumah dia ni kampung pakat tubik. Dia akhir tak tahu nak buat, maya ajak. Maya ajak minta lah dengan Tuhan buai lah air dia ni. Tuduh happy tenah kata dia tak tahu nak buat mana dia ni. Masa tu mungkin nak test DNA ke apa tak boleh kan kalau lah ni boleh test DNA. Tak boleh buat kata tak maya ajak. Maya ajak akhirnya Tuhan lah suruh budak tanya budak tu sendiri. Jadi akhir dia kata gini lah, kalau tak percaya kamu, ambo tak buat benda ni tapi Tuhan tak percaya. Cuba tanya budak ni. Betul kata ambo ni pok dia. Kau tengok ni kau mak dia ni pelawak. Kau kata budak kecil kan nak kecek mana budak bayi, bukan budak kecil bayi lagi. Merah-merah nak kecek mana. Dia tentulah ikhtiar apa boleh buat. Jadi ada ramai-ramai tu kata kita terus tanya. Tanya budak tu jawab. Dia kata bukan jureh pok ambo orang lain. Tapi tak royak ketua bahagian mana ke apa tu dia tak royak. Dia tak ada royak. Cuma dia kata bukan juraj. Dia kata, mak dia ni kecek pelawak. Barulah pecah rahsia. Dan inilah kata ulama antara keramat juraj ni. Jadi ada dua
bayi yang boleh kecek antaranya Nabi Isa. Nabi Isa ni yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas solihin. Dia kecek, boleh kecek waktu dalam buaya. Dia bela mak dia juga bila orang tuduh Maryam ni berzina, melahirkan anak haram. Maryam ni tak boleh jawab ke satu, tujuh ke Isa. Isa yang merah-merah lagi. Masa tu Nabi Isa ni jawab, yukallimun nasa fil mahdi. Dia kecek waktu dalam buaya lagi. Masuk dalam keadaan merah-merah. Jadi yang kedua ialah kisah Jurash. Kisah ni masyhur dalam kitab. Tapi yang amun nak kait ni, bab kamak tu cerita nombor 2. Nak kait dalam kisah ni ialah apa ni, kecil hati mak. Bila mak terasa hati, mak kecil hati, Tuhan turun lalu hukumnya kepada kita. Sebab tu kena jaga molek. Kita dengan mak kita kalau ada silap lepas-lepas tu, kita pakat betul. Selagi mak kita hidup, kita cubalah betul minta maaf dengan dia supaya dia tidak mati dengan bawa perasaan kecil hati. Jaga mak ni kecil hati ke anak, tapi kita tak tahu dalam banyak-banyak boleh jadi ada benda yang dia terasa. Sebab golik mak ni jagalah mak ni nak kecil hati dengan anak. Anak buat lagu mana pun biasa hati dia maaf. Dia teriuk lagu mana pun sedih, tapi mak ni goliknya Tuhan buat hati dia memaafkan. Tapi baiklah kita selagi kalau ada mak kita hidup, minta maaf lah banyak dengan dia. Sama-sama walaupun kita boleh jadi tak ingat gapo dia apa kita buat tak kena dengan dia ni. Tapi kita kena minta sama supaya dia maaf pada kita. Jadi kalau takdir dia meninggal pun, dia meninggal dengan hati dia suci dengan kita. Kita tidak menanggung. Sebab kalau berlaku apa-apa dia tak ada dah. Nak pergi minta maaf mana. Nak semaya ajak orang apa kita ni Tuhan terima ke tak tahu doa ni. Tuhan tak tahu orang sepojuraj tu tak apa muka dia Nabi waliullah. Kita ni wali nikah. Tak kata dia pakai waliullah, wali nikah tu kalau ada anak puan. Kalau tak ada anak puan, tak jadi tok wali juga. Tak jadi tok wali. Jadi ni amal bawa cerita ni sebab nak kaitkan dengan birrul walidain. Pesan ni Tuhan kepada kita. Kemudian seterusnya kita pergi ayat tentang birrul walidain. Ayat 24 dia kata waqfid lahuma janahaz zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan hendaklah engkau merendah menghinakan diri kepada kedua-duanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah untuk mereka dengan berkata, wahai Tuhanku, cucurkanlah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya, memelihara dan mendidikku semasa kecil. Jadi antaranya kita diajar pertama buat baik kepada bapa, dan kalau dia sudah meninggal dunia kita kena berdoa. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, supaya kita duk baca lepas semaya tu email duk baca Rabbana firli wali walidayya walil mu'minin. Dia macam-macam doa kan. Kalau dalam Quran itu Rabbana firli walidayya wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Waktu ajar dalam Quran Rabbana firli wali walidayya, wahai Tuhan ampunilah dosa-dosaku, wali walidayya dan dosa kedua ibu bapa aku, walil mu'minin dan bagi orang-orang yang beriman. Apa ke dosa orang beriman ni? Yauma yaqumul hisab, pada hari perhitungan, iaitu pada hari kiamat. Jadi antara bendanya kita kena utama minta ampun diri kita, minta ampun pada mak ayah kita. Kalau kita baca lagi kitab tu ulama susung kita di mak ayah kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, dan orang-orang yang beriman. Dia ada juga susun dia lagi tu. Tapi dalam Quran tu Tuhan sebut mudah. Pertama diri kita sebab kita dosa banyak. Yang kedua wali walidayya, mak ayah kita. Walidayya ni kedua ibu bapaku. Bila sebut dalam Quran wali walidayya, kalau kita sebut nama wali walidina ataupun wali walidaina boleh berlaku lah. Di bahasa tu tak jadi masalah. Jadi kena ada doa tu. Sini tu ada Rabbirhamhuma, wahai Tuhan kasihanilah mereka berdua kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil. Walaupun makan nafas sekali-sekala ngayuh, tapi nafas tu nafas saya, bukan nafas Jepun. Dia ada dua nafas, ni nafas saya dengan nafas Jepun. Kita bukan ada jetik lingo juga anak, pulah lingo. Tapi pulah lingo kita, jekah kita anak ni jekah saya, bukan jekah kecil. Jadi kalau tu pun kita ingat, dia marah kita tu kerana saya kita. Dia jekah kita tu kerana saya kita. Kalau dia tahu gitu, tak tahu. Ambo kena piak kita semaya zaman kecil, kalau tidak tak semaya bel kali besar. Kita kena piak zaman kecil lekat semaya tu. Kalau tidak kan dia rasa tak tahu semaya lah mana, tapi kita kena piak. Tak semaya piak lah, tak semaya Jumaat piak juga.
Jadi alhamdulillah kerana berkat itulah kita lekatlah semaya itu. Alhamdulillah. Kali kalau tak guna minyak, mutalikat juga tu rasanya bola kacau kali. Paksa ngaji Quran. Jadi semua ni kerana apa ni? Sifat kerah ayuh tu masa tu sesuai dengan zaman. Lah ni banyak orang jadi rusak ni kerana mak ayuh tidak tegah didik anak. Kita ni terikut dengan orang putih. Marah tak boleh anak. Putih tak boleh, pukul tak boleh. Tu orang putih berlaku. Cikgu pun tak boleh marah ke budak-budak. Akhir budak jadi tolong habis. Dah dipunuh janin. Amba rasa tak sebab. Dalam Islam ni boleh. Cuma jangan behel tak tu kandung. Jangan salah sikit makan nampak tidak gitu. Ada benda kadang kena hukum. Kena hukum supaya semaya. Kan kalau tak semaya dalam Islam ni umur 7 tahun muru auladakum bisalah. Ajarlah anakmu semaya ni waktu dia umur 7 tahun. Didik dia, latih dia suruh semaya. Wadribuhunna biha wahum abna'u asyarah. Tapi bila masuk umur 10 tahun tak semaya juga. Tak lekat semaya ni pihak. Umur 7, start pada umur 7 tu kena didik dah anak semaya ni. Gaya dia, didik dia, latih dia. Paling kurang bawa dia pergi sekali dengan kita. Maya. Wak mari masjid baca tu. Orang kita ni satu hari wak kadang tak boleh buat budak mari masjid. Mari boleh cuma tak lah di belakang. Tapi kita ni siapa tak boleh mari langsung di masjid. Tak kena juga. Cuma bila kita bawa anak ni kita kena jagalah anak kita. Jangan duk ukah tertekuk tu email. Ni tu email duk rokok, duk sujud dia pergi ukah. Marah sungguh tu email. Duk berebut tukar dengan tu email hari Jumaat. Tu email mana tak marah. Jaga anak kita letak tempat molek awal mu belakang maya belakang ayah. Ni kadang-kadang duk berepek dalam soh depan budak Jawi tak lagi. Yang main serabu juga orang tengok. Jadi kita kena latih lah. Tapi bukan kata tak boleh mari langsung. Tak boleh mari langsung. Jadi nak ayat latihan. Kita latih lah. Tapi bila sampai umur 10 dalam agama tak semaya juga kena piyak. Wadribu. Kena piyak. Piyak tu tidaklah siapa patuh tih. Katuk siapa patuh dia nak semaya gua ada dekor mari. Kau bayar dia nak semaya. Piyak tu piyak kasih sayang. Piyak dengan kasih saya dengan tidak mencederakan dia. Kita ni jangan pelepah angin supaya pukul bini sahabat ada perekat boleh pukul tapi ghairu mubarrihin, pukul dia yang tidak mencederakan. Dalam kaedah agama dia panggil anak pun lagu tu juga boleh pukul yang tidak mencederakan. Putih kau sebab tu pulah lengo kau macam tu pulah beruk kau cikgu kita buat kita mula pak pulah beruk ambil sikit beruk tu Allah bertepik dalam kelas. Lagu tu. Tu tanda cikgu saya kita lah. Tanda saya. Kerana pulah perut dia tu jadi orang. Jadi orang. Dah boleh jadi ahli sukai yang hebat pun kerana cikgu pulah perut kau. Takut cikgu lompat pagar. Waktu tanding sukai benih tu. Pasal tu biasa lompat pagar di belakang. Jadi orang ni nak ajak kepahaman kita tu. Jadi balik pada orang ni, doa tu kena ada semua. Kemudian Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. In takunu salihina fa innahu kana lil awabina wafura. Tuhan kami lebih mengetahui akan apa yang ada pada hati kamu. Kalaulah kamu orang-orang yang bertujuan baik mematuhi perintahnya, maka sesungguhnya dia adalah amat pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Jadi Tuhan ni tahu dalam hati kita. Jadi kalau salah kita dalam hubungan kita dengan mak ayah kita, ada salah kasar atau apa, kalau kita tidak niat, insya-Allah Tuhan akan maafkan kita. Sebab kadang-kadang payah juga kan. Kadang-kadang kita orang. Mak ayah kita pun orang. Dan orang tu orang ni, perangai kita manusia bila kita alah tua, dia pun sensitif. Kita ni pun alah tua ni pun, kita mudah berasa. Amor sendiri mengalami Mela ni umur 60 lebih. Memang mudah terasa. Masa kita belum apa umur 50-60, tak terasa mana. Sensitiviti tu kurang. Dengan anak, dengan gapung. Tapi bila kita kau tua ni, dia mudah seruk. Kau tua lagi. Sebab tu kadang kita tengok orang tua ngaju tu. Umur 70 tua kalau kita kira ngaju tak pernah lah kerjaannya dah. Umur 70 tapi boleh ngaju. Pasal dia mari sensitif tu tinggi. Tu perangai. Tak tahu kalau dia sakit. Kena orang kena stroke lah orang yang amat payah basuh nak jaga. Dengan pongohnya, dengan sensitifnya, macam-macam pesing. Jadi kita kena faham bagian-bagian itu tu kita kena faham. Dia tu bukan kerana perangai dia tapi kerana penyakit dia. Kita sesok kalau siapa umur 70, pun lagu tu juga. 70. Ada setengah orang kita pergi ziarah kan.
Kadang-kadang kita pergi tika rading sebagai wakil ayat. Orang buang-buang tanya makan nasi dah ke? Dah. Anak tak jamu kata. Pada anak baru bisa ni, baru sebuku. Malu tu kat anak. Amo bidoh lah ni ustaz dia kata, baru yang makan. Tapi dia boleh jawab depan kita, tak makan lagi dia kata. Anak tak cara. Dia hilang ingat tu hilang. Jadi kita faham, kita tahu orang tua kan umur 70, 80, pas uzur pula. Dia fikiran dia tu dia itu sebab tu negeri putih ni kalau kita ambil lesen, dia siapa umur 70 tak silap ampun. Lesen dia tarik, lesen kereta. Kalau nak kena test mula. Tu orang putih. Kita ni kadang-kadang umur 90 bawa kereta lagi hak tu pergi parking pak polis tu. Muka dia lebih umur tu. Tapi orang putih ni dia sekali ya ambil lesen, dia tak boleh baru kita ni 2 tahun sekali 2 kali. Ni England masa ambil ngaji tu, dia ambil sekali ya, katalah umur kita 18 dah. Kita pas lesen umur 18. Pada sekali tu, lesen kita hidup pakai bila-bila. Tak payah renew. Tapi dia ada siapa hak umur tak silap umur 60. 65 ke 70. Masa tu bila siapa umur tu, kita kena baru lesen. Kena pergi test mula. Kalau tidak, dia batal. Lesen itu batal. Pasal dia masa tu, sifat kita gapo berubah. Tapi kira kita jadi betak, jadi gapo. Jadi kena test mula. Kalau tak lepas, tak lepas. Tu nak ayat dia jaga tu. Sebab bila kita umur kan, kita tengok. Kita tidak nak kata siapa-siapa. Tapi kita sendiri pun bila kita tua kan, dia betak. Betak. Lah ni kereta automatik boleh kira. Kalau pakai manual tu kan, betak tu nak tekan minyak, kita tekan berik, tekan minyak tu. Nak tekan berik, kita tekan minyak. Lagu tu lah. Dia terganggu dah. Pasal dia tak boleh hagak ni, jauh dekat. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang tua-tua, kan ada sial tengok dia. Dia nak tubik cabai ke. Kereta tu jalan tak tubik, dekat dia tubik. Tu kat belakang kita berik tu kat. Berkhiuk kita berik. Sebab dia tak boleh nak agak. Jarak tu dia tak boleh nak agak. Dia tak boleh tu jauh ke dekat. Dia suruh deh macam. Tika kita duduk jauh, dia tak tubik. Bawa kita dekat sini tu pun nyoda tubik. Tak kalau tubik area pakai tepu. Tu nak ayat dia segi psikologinya kita ni sudah berumur bila kita berumur. Kita berumur. Jadi hak ni Tuhan kata jadi benda-benda gitu tu Tuhan tahu. Tuhan tahu dan Tuhan ambil kira. Yang penting kita niat kita comel. Waktu kita jaga, kita pelihara mak ayah kita ni, kita buat cuba ikhtiar molek. Tapi kalau tak ada arus juga, terlanjur terkasar bahasa, insya-Allah Tuhan akan maaf kalau niat kita betul. Kemudian akhir sebelum kita pergi, wa atizal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubazzir tabzira, dan berikanlah kepada kerabatmu dan orang yang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing, dan janganlah kamu belanjakan hartamu dengan boros dan melampau-lampau. Jadi kita berhenti setakat dulu. Sebab ni dia pembicaraan yang lain. Kita sambung insya-Allah dalam kuliah akan datang. Mudah-mudahan boleh memberi manfaat kepada kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا زدنا علما. ربنا هب لنا حكما والحقنا بالصالحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا.